الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وعطرته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita diberikan peluang untuk bertemu pada malam yang ke-18 ini. Sedar tak sedar tuan-tuan, sudah banyak hari, lebih daripada setengah bulan Ramadan meninggalkan kita. Tinggal beberapa detik waktu lagi yang berbaki untuk kita meninggalkan Ramadan yang begitu indah ini, untuk kita masuk pada bulan Syawal. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya saya kira jauh di sudut hati kita terasa sedih. Alamak, ayat Quran dah habis baru, dah habis ke belum? Berapa juzuknya dapat khatam atau tidak? Kemudian macam mana tahap puasa yang kita lakukan? Adakah semata-mata puasa tahan lapar dahaga, atau kita puasa sekali dengan anggota-anggota yang lain? Mata tak pandang benda haram, mulut tak cakap benda-benda yang haram. Kita jadikan seluruh jasad kita berpuasa sebagaimana kita dapat menahan diri kita daripada lapar dan dahaga. Dan dari segi ibadah malam, macam mana kita punya ibadah? Adakah berpada sampai ke habis saja surau, balik awak ke rumah, tidur sampai ke pagi? Atau malam yang berbaki yang akhir-akhir ni kita dah mula dah. Malam ni malam 18. Maknanya lagi 2 malam kita akan bertemu, malam yang ke-20. Iaitu bermula pada malam yang ke-20 sampai malam akhir Ramadan. Itu adalah malam-malam kritikal yang baginda Nabi SAW satu ketika dahulu pernah diberitahu oleh Allah bila jatuh malam Lailatul Qadr. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi lupa, dan Nabi menyatakan, iaitu carilah malam Lailatul Qadr pada 10 malam yang terakhir. Maknanya 10 malam yang terakhir ni malam yang begitu kritikal. Bahkan ada sebahagian para ulama yang ambil sikap semenjak dari awal Ramadan lagi dia telah beribadah bersungguh-sungguh, sebab di sana ada pendapat para ulama yang mengatakan Lailatul Qadr tidak semestinya pada 10 malam yang terakhir. Ada yang kata jatuh pada malam yang ke-17, malam semalam. Ada yang kata awal Ramadan. Maknanya ada di kalangan para ulama yang setiap malam dia beribadah betul-betul supaya dia dapat pasti beribadah pada malam Al-Qadr. Bahkan ada juga para ulama yang mengatakan malam Al-Qadr bukan saja boleh berlaku pada bulan Ramadan, bahkan boleh pada bulan-bulan yang lain. Cuma pendapat yang akhir ni agak aneh sedikit. Biasa yang masyhur 10 malam yang terakhir. Jadi kita dah dekat 10 malam ni yang terakhir. Agak-agak tuan-tuan dah warming up macam mana? Dah kuat sikit dah ke? Dah mula beribadah target untuk kalau boleh 10 malam terakhir tak tidur langsung ke? Sebab di antara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 malam yang terakhir baginda beriktikaf di dalam masjid sepanjang malam, tidak tidur, baginda beribadah kepada Allah sampai subuh. Macam mana tuan-tuan? Kita nak buat Ramadan kali ni lain daripada yang lain, atau macam dululah Ustaz? Macam dulu macam mana? Habis tarawih baliklah ke rumah Ustaz. Eloklah, tidurlah, apa lagi? Besok pagi rezeki bangkit sembahyang subuh.
Maknanya sama je style Ramadan kita. Sedangkan kalau boleh biarlah ada peningkatan yang lebih. Maknanya agak-agak tahun ni ada tak azam kita, 10 malam yang terakhir saya akan beriktikaf, tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, iktikaf di masjid, beribadah, tak larat semayam diri, duduk, tak larat duduk baring. Bila baring insya-Allah hilang tuan-tuan, bismillah SWT. Saya pernah try tuan-tuan berqiyamul lail sambil baring. Dia start takbir, faham lagi. Bila dah lama-lama tu, sebab dia semua main isyarat, rokok sujud sambil baring, akhirnya kita asyik dalam ibadah, kita hanya ingat kita takbir, kita lupa bila kita bagi salam. Hilang terus tuan-tuan. Sebab kata orang awak Minang, lalok takwih kan? Tidur terus tuan-tuan, tak terjumpa dah dia punya hujung. Mari tuan-tuan target macam mana 10 malam yang terakhir. Sekarang ni malam yang ke-18. Kita kalau malam ke-20 baru nak start, kita kejut tuan-tuan. Maknanya daripada malam ni kalau boleh dah cuba dah, daripada start maghrib sampai subuh-subuh, maknanya kita tidur 2-3 jam je contoh. Bagi siapa yang berkelapangan, yang tak bekerja pada keesokan hari, maknanya kita cuba untuk menjadikan kalau boleh malam, start pada malam ni dah mula dah panah-panahkan badan, supaya 20 malam yang ke-20 sampailah akhir Ramadan nanti fully, sepenuh malam kita berada di masjid beriktikaf, ataupun kalau di surau, ya dekat surau lah. Sini masjid ke surau ni tuan? Surau kan? Kalau ikut pendapat guru-guru kami di Al-Azhar Al-Syarif, surau kalau ikut status di Malaysia ni dianggap masjid juga. Maknanya kita beriktikaf, beribadah sampai ke subuh, tak tidur langsung. Itu mungkin jarang kita buat. Tapi maknanya alangkah baik kalau Ramadan yang bakal meninggalkan kita ini adalah Ramadan yang paling cemerlang sepanjang hidup kita, untuk kita menjadi hamba Allah yang tamak di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tahu satu hari nanti bila kita diusung orang, disalurkan orang simpan kita di liang lahat, sewaktu itu mana tahu bila Allah paparkan kepada kita betapa dahsyatnya ibadah yang kita lakukan, betapa dahsyatnya rahmat yang Allah kurniakan kepada kita dari segi pahala ibadah yang kita buat. Mana tahu alam kuburlah alam yang paling manis sepanjang hidup kita sebelum bertemu dengan alam yang lebih manis, iaitu alam syurga Allah kelak. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga malam ni malam yang ke-18, besok 19, lusa dah 20. Maknanya kita jadikan malam-malam yang berbaki adalah malam yang begitu indah. Ibadah Ramadan yang berbaki yang paling indah berbanding dengan awal-awal Ramadan hari itu, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam tempoh yang diberikan kepada saya nak berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala keanehan puasa. Nak menceritakan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la'allakum tattaqun melalui firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis ke atas kamu puasa. Allah telah menulis ke atas kamu akan puasa, sebagaimana pernah ditulis puasa ini ke atas umat sebelum kamu. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. Kata para ulama, benda kalau bertulis ni benda besar. Kalau kita beli barang 10 sen, 20 sen, RM3, RM4, orang tak tulis tuan-tuan. Beli barang RM2.5, resit undai. Kalau beli barang sampai 200, 300, okeylah resit. Ini beli apa, katakan contoh beli santan RM1, minta resit. Alamak, orang yang nak keluarkan resit pun kos keluar resit lagi banyak daripada dia jual barang kepada orang yang nak beli. Benda yang bertulis ini besar. Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, telah ditulis ke atas kamu puasa, iaitu kefarduan puasa sebagaimana umat sebelum kamu pernah difardukan kefarduan puasa. Moga-moga kamu akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata para ulama, apabila ucapan la'alla, ucapan moga-moga ini datang daripada Allah dan datang daripada lidah baginda Nabi SAW, maknanya pasti. Kalau daripada kita tak pasti. Datang ke tidak ustaz hari ni? Tak pasti. Entah datang, entah tak datang. Harap-harap moga-moga datang. Harapan ada tapi tak pasti.
Tapi kalau ia datang daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberi makna memang pasti kita akan jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kalau kita hayati secara sedar tak sedar, kita telah pun membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dalam bulan Ramadan kita boleh jadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang meninggalkan segala tegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak padankan sedikit dengan ucapan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Banyak ni antara ucapan yang famous bila orang sebut tentang ketakwaan. Kita orang lelaki pula hari Jumaat mesti pergi sembahyang Jumaat dia. Kalau di tempat saya belajar di Mesir sana, hatta orang perempuan pun datang sembahyang Jumaat. Yang kalau dari segi hukum fiqh, kalau orang perempuan datang sembahyang Jumaat, dia tak perlu lagi sembahyang fardu zuhur. Maknanya elok juga kalau ada peluang orang perempuan, kalau di sana ada ruang tempat yang baik untuk mereka juga dapat hadir mendengar khutbah dan sama-sama melakukan ibadah solat Jumaat bersama dengan orang lelaki. Bila hari Jumaat, imam akan sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Walaupun dari segi hukumnya tak semesti kena sebut bertakwalah kepada Allah. Walaupun dalam khutbah disebut rukun khutbah adalah imam ataupun khatib hendaklah berwasiat supaya masyarakat bertakwa kepada Allah, maknanya imam hendaklah memberi nasihat kepada masyarakat supaya mereka dekat kepada Allah. Namun dah menjadi budaya masyarakat kita mesti sebut kalimah takwa, ittaqullah. Kalau tiba-tiba imam lepas amma ba'd, wahai para muslimin, kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan buat maksiat. Innallaha wa malaikatahu. Kejut orang, mana ittaqullah? Kita rasa macam tak sempurna khutbah tadi, padahal khatib tadi dia telah pun meminta orang supaya bertakwa kepada Allah dengan gaya bahasa yang lain. Kembalilah kepada Allah, jangan buat maksiat. Maknanya kita telah mendengar nasihat berunsur ketakwaan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah pernah ditanya tentang erti ketakwaan. Sayyidina Ali ni orang alim. Sampai baginda Nabi SAW pernah memuji Sayyidina Ali. Baginda Nabi pernah bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maula. Kalau saya ini tuan dia, maka Ali juga hendaklah jadi tuan dia. Nabi puji Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan baginda Nabi juga pernah menyebut tentang Sayyidina Ali, wa aqdakum Ali, yang paling hebat dari segi hukum dan yang paling hebat dari segi undang-undang, dari segi nak menentukan undang-undang di peringkat mahkamah, yang paling hebat dalam bidang kehakiman adalah Ali. Sebelum itu Rasulullah SAW puji Sayyidina Abu Bakar, puji Sayyidina Umar, puji Sayyidina Uthman, dan disebut Sayyidina Ali wa aqdakum Ali. Yang paling hebat dari segi bidang kehakiman di kalangan kamu semua adalah Ali, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi apabila orang tanya Sayyidina Ali tentang erti ketakwaan, Sayyidina Ali sebut 4 sifat. Dan tuan-tuan, bila saya kenal, tengok-tengok balik, keempat-empat sifat ini ada pada jiwa orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Ali, ketakwaan adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang menggerunkan. Yang pertama, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Yang ketiga, war ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit, redha dengan kesedikitan. Dapat sikit redha. Ini ciri orang takwa. Tapi kalau sikit tak puas hati, dapat banyak, ada lagi tak? Yang ni bukan orang takwa. Ini orang buruk lantak, tuan-tuan. Nak lagi, nak lagi. Allah sebut alhaakumut takatsur. Kamu ni dilalaikan lagi dengan nak banyak, nak banyak, nak banyak. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menziarahi kuburan. Kalau ziarah kubur orang tak apa, tuan-tuan. Masalah ni kita ziarah kubur sendiri. Baru berhenti, alamak, baru tinggal ke akhirat. Sebelum mati, kira nak cari dunia saja. Jadi orang yang tak redha dengan sedikit yang Allah bagi, itu tandanya dia tak bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, sifat yang ketiga, ar-ridha bil qalil. War-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib alaihi salam wa karamallahu wajhah,
wa radhiyallahu taala anhu, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersedia untuk menghadapi hari kita akan berjalan jauh. Kamar tuan-tuan, mana? Nak jalan jauh ke mana? Kamar, ke kubur tuan-tuan. Kita nak jalan jauh, nak ke kubur rupanya. Nak menemui alam barzakh, yang usia kita di alam barzakh nanti lagi panjang berbanding usia kita di alam ini. Usia kita ni panjang tuan-tuan. Berapa umur saya tuan-tuan? Umur saya lebih berjuta tahun saya. Bermula daripada di alam roh dulu. Sebelum saya diletakkan di rahim ibu saya, umur saya dah tak tahu banyak dah. Semenjak zaman Nabi Adam lagi, kita semua berada di sulbi Nabi Adam AS. Panjang umur kita ni tuan-tuan. Berapa lama? Bayangkan Nabi Adam lahir bila? Allah Ta'ala cipta bila? Maknanya sudah lebih, tak tahulah kiraannya, lebih berbilion tahun agaknya. Kemudian umur di dunia ni berapa lama? Umur di alam dunia fana ini adalah 60 tahun, ada orang pendek lagi, ada orang panjang lagi. Salah seorang perawi hadis yang saya tengok sanad di antara saya dengan Imam Bukhari, ada satu orang tu umur dia 300 tahun. Di kalangan umat Nabi Muhammad ada yang usianya 300 tahun. Cumanya tuan-tuan biasanya 60-an, 70-an, baliklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan menyediakan sebanyak mungkin bekalan untuk dia kembali kepada Allah. Sebab kalau kira umur kita memang panjang. Semenjak pada zaman sulbi Nabi Adam, alam yang Allah pernah tanya kita dulu, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu semua? Kita semua jawab, bala, betul ya Allah, tak syak lagi, memang dikaulah Tuhan kami. Kemudian dari segi usia yang begitu panjang, Allah pinjam sekejap letak kita di alam dunia. Berapa lama? 20 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Ada orang meninggal lagi awal. Kadang-kadang baby meninggal, sehari dua meninggal. Kadang-kadang dalam perut lagi tak sempat nak lahir dah meninggal. Berdasarkan kadar ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita meninggal, panjang balik usia kita tuan-tuan. Di alam barzakh tak tahu berapa lama. Tok nenek moyang kita usia dia panjang dah di alam barzakh tu. Agak-agak kalau kita meninggal nanti sementara nak menunggu kiamat berapa lama. Kemudian bila berlaku kiamat, kemudian kita akan dibangkitkan. Buang waktu di antara kiamat dengan nak dibangkitkan, panjangnya. Bila kita dah dibangkitkan, berapa lama sebelum nak ke syurga Allah? InsyaAllah. Menurut Al-Imam Ibn Abi Jamrah, seingat saya dalam kitab beliau Bahjatun Nufus, 300 tahun kita akan terpacak di padang mahsyar. Sampai orang panih. Dah tak nak buat apa dah. Pergilah meluru ke Nabi Adam, minta tolonglah doa kepada Allah. Nabi Adam kata saya tak mampu. Pergilah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata saya tak mampu. Pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata saya pun tak mampu. Pergilah jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata saya pun tak boleh. Mintalah Nabi Isa. Nabi Isa, saya pun tak boleh. Pergilah jumpa Nabi Muhammad. Kita berjumpa Rasulullah. Rasulullah kata ana laha. Saya yang akan minta kepada Allah SWT. Akhirnya Nabi sujud di bawah arash. Nabi mohon kepada Allah untuk dimulakan soal siasat. Berapa lama sebelum masa kita dibangkitkan di mahsyar nanti sampai kepada nak start penghisaban? Menurut Al-Imam Ibn Abi Jamrah, seingat saya disebut 300 tahun. Tak tahu 300 tahun zaman kita ke zaman akhirat. Maknanya ruang masa yang panjang. Umur kita di atas dunia ni kejap ya. Paling pendek berpanjang dengan seluruh usia kita. Usia kita semenjak di alam roh singgah di dunia 60 tahun. Kemudian sampai ke barzakh, sampai ke mahsyar, tak tahu berapa lama. Tapi yang pendek inilah yang akan menentukan kehidupan kita selepas mati sampai ke barzakh nanti. Maknanya orang yang bertakwa, dia akan ada satu sikap al-isti'dadu liyaumir rahim, bersedia menghadapi hari kematian. Baik tuan-tuan, cuba bayangkan dan cuba kita bandingkan dengan ibadah puasa. Tuan-tuan, kita puasa. Alhamdulillah, daripada awal Ramadan itu kita puasa. Agak-agak kalau orang tak ada, tuan-tuan nak buka puasa tak? Kalau kanak-kanak kecil, ya. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, pagi-pagi makan sahur dulu. Bila makan sahur? Pukul 8 pagi. Puasa sampai pukul 12. Tak tahan mak, okey buka puasa. Sejam lepas tu makan sahur sekali lagi. Maghrib nanti buka boleh. Bila pakcik tanya, puasa? Ya, kita puasa yuk, puasa setengah gitu. Tapi agak-agak bila kita dah dewasa, kita buka puasa dah.
Ada orang? Tak buka. Tak ada orang? Buka lah. Tuan-tuan buka. Tak buka. Sebab apa tak buka? Apa tak buka? Malu ke orang? Orang bukan ada. Cuba fikir-fikir balik. Kenapa kan? Dah terbiasa. Ya ke terbiasa? Selama ni kita puasa ke? Bulan-bulan lain banyak tak kita puasa sunat? Jarang juga kira-kiranya. Kenapa kita tak buat puasa? Rupanya bila kita kaji-kaji sebab kita takut pada Allah. Ini perintah Allah, mengikutlah nanti Tuhan marah. Takut kepada Allah telah menyebabkan kita tak nak buka puasa. Walau orang tak ada. Maknanya kita berjaya memiliki salah satu daripada 4 sifat orang takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah pada bulan puasa kita boleh ada perasaan takut pada Allah, arahan Allah bukan puasa je, banyak lagi arahan Allah. Tutup aurat, arahan Allah. Laksanakan negara berdasarkan Islam, itu arahan Allah. Pastikan keluarga kita dekat kepada Allah, itu arahan Allah. Banyak arahan Allah. Maknanya pastikan hidup kita ni tak buat benda mungkar, itu arahan Allah. Pastikan mulut kita jangan mudah nak maki orang, itu arahan Allah. Banyak arahan Allah. Kalaulah Allah pada masa kita beribadah puasa, kita tahu kata takut kepada Allah, ada agak arahan Allah yang lain, kita nak lawan tak? Adakah, ya Allah, saya tak puasa hari ni, jadi tak boleh lah takut kepada Allah Ta'ala. Besok saya puasa, saya takut. Hari ni tak takut. Tak boleh tuan-tuan. Kita mesti takut kepada Allah. Sebab kalau dah bulan puasa kita boleh takut pada Allah, mengapa pada bulan lain kita tak rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bila baca kisah para ulama silam, kisah para sahabat Nabi, kita akan jumpa ada para sahabat Nabi, para salafun salih yang mereka ini begitu giat berpuasa. Bukan gian dadah ni, gian puasa. Ada seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anak kepada Sayyidina Amr ibn al-As. Sayyidina Amr ibn al-As adalah orang yang telah membebaskan bumi Mesir daripada kerajaan Rom, kerajaan Byzantine Rom pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di Sayyidina Amr ibn al-As, beliau ada seorang anak lelaki namanya Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As, beliau di antara sahabat Nabi SAW. Ayah beliau pun sahabat Nabi. Bahkan yang menariknya, Sayyidina Abdullah masuk Islam lagi awal daripada ayah dia sendiri. Bila dia masuk Islam, Sayyidina Abdullah ni antara sahabat Nabi yang giat beribadah. Dia bersumpah dengan nama Allah, setiap hari saya akan puasa. Malam, demi Allah, saya tak akan tidur langsung. Berqiyamul lail. Quran akan khatam, tak ingat saya, tak ingat berapa hari. Tapi sekitar dalam 3 hari tu, tak 30 juzuk khatam Quran. Kok ceritanya tuan-tuan, dia berkahwin. Sayyidina Abdullah ni berkahwin. Jadi Sayyidina Amr bin al-As, ayah kepada Sayyidina Abdullah, tanya pada anak menantu, anak lelaki saya macam ni, okey tak? Baik tak orang? Jadi anak menantu kata, bagus ayah. Anak ayah memang bagus. Sayyidina Abdullah ni bagus. Semenjak dari hari kahwin sampai sekarang ayah, daripada pagi subuh sampai maghrib puasa tu. Malam start maghrib, qiyamul lail sampai besok pagi subuh. Begitulah keadaannya ayah sampai ke hari. Nampak gaya macam puji tu, tapi kalau tuan-tuan faham tu nak mengadu. Itulah ayah. Malam qiyamul lail tak berhenti, kok ada waktu rehat, tak ada. Straight je qiyamul lail sampai habis. Pagi puasa, begitulah ya. Sayyidina Abdullah kata, Sayyidina Amr kata, tak boleh jadi gini, ni bukan orang kahwin. Akhirnya mengadu pada Nabi. Nabi panggil Sayyidina Abdullah. Nabi tanya Sayyidina Abdullah, bukankah saya telah dikhabarkan kamu ni bersumpah dengan nama Allah, pagi-pagi nak puasa setiap hari, malam tak nak tidur berqiyamul lail? Kata Sayyidina Abdullah, begitulah ya Rasulullah. Nabi kata kepada Sayyidina Abdullah, ginilah, sebulan puasa 3 hari cukup. 1 hari puasa menyamai 10 hari. So 3 hari puasa setiap bulan menyamai 30 hari. Kalau tiap-tiap bulan buat begitu, insya-Allah dapat pahala macam puasa sepanjang tahun. Kalau kita alhamdulillah, apa lambat bagi kita Rasulullah? Dah banyak hari dah puasa ni. Dah tak daya dah kan? Dah nak talak dah tak? Tak daya dah. Tapi kata Sayyidina Abdullah, ya Rasulullah, sikit sangatlah sebulan 3 hari. Boleh tak up sikit Rasulullah?
tinggikan lagi. Nabi kata kalau begitu sehari puasa, 2 hari tak puasa. Lepas tu puasa, lepas tu 2 hari tak puasa. Selang 2 hari puasa, selang 2 hari puasa. Kata Sayyidina Abdullah, sikit ya Rasulullah. Nak lagi? Dia kata kalau begitu ginilah, selang puasa sehari. Puasa Nabi Daud alaihi salam. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa puasa, besok tak puasa. Kata Sayyidina Abdullah, itu sikit ya Rasulullah. Nak lagi? Nabi kata dah cukup. Cukup. Tak ada lagi baik daripada puasa Nabi Daud alaihi salam. Jadi hadis ini suatu dihuraikan oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri Birusdi, kata beliau, maksud Nabi tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud, iaitu bagi kamu, untuk kamu tak ada lagi puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Tapi untuk orang lain, ada orang yang mempunyai kemampuan berpuasa lebih daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Sebab tu di kalangan sahabat Nabi ada yang minta izin dengan Rasulullah puasa setiap hari, dan diizinkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Hamzah Al-Aslami. Dia minta izin dengan Nabi puasa setiap hari dan Nabi izinkan. Kata guru saya, Rasulullah tak bagi Sayyidina Abdullah puasa setiap hari kerana melalui wahyu daripada Allah. Rasulullah tahu Sayyidina Abdullah ni di hujung hayatnya tak akan mampu puasa setiap hari. Akhirnya ibadah daripada banyak makin surut, makin sikit. Yang terbaik bukan begitu. Yang terbaik biar sikit tapi berterusan. Jadi daripada banyak lepas tu sikit, lebih baik sikit dan berterusan. Ada pun sahabat Nabi yang seorang lagi, dengan wahyu daripada Allah, Nabi tahu dia akan mampu puasa setiap hari sampai mati. Teruslah. Maknanya nak cerita orang dulu puasa dahsyat. Saya nak kaitkan tuan-tuan dengan wal amalu bitanzil, sifat orang takwa yang kedua, iaitu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Biasanya kita orang kebanyakan ni paling hebatlah tahap wali Allah pun insya-Allah di kalangan kita ni. Yang boleh puasa Isnin Khamis. Agak-agak orang sini ada tak? Ada juga Isnin Khamis. Ada tak yang puasa macam Rasulullah puasa? Isnin Khamis. Lepas tu tengah-tengah bulan 13, 14, 15. Lepas tu akhir bulan 27, 28, 29. Lepas tu sambung dengan 1, 2, 3. Ada tak? Makin kira tu dia akan jadi lebih daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Jaranglah kira-kiranya. Nak pula pada bulan bukan puasa, kita nak puasa, kawan-kawan katalah baru nak belanja. Menyebabkan goyah iman tu. Akhirnya besoklah. Saya kalau ke Pahang tuan-tuan, ada kuliah seminggu sekali di Pahang, di Maran. Nak sampai ke Maran tu kena singgah di Temeloh. Saya pula sekarang ni dah jadi hantu patin. Di Temeloh tu ada satu kedai. Awak orang Minang memang suka makan pedas. Dia masak pula pedas. Melompat tuan-tuan. Saya setiap hari Senin dah lah puasa. Sudah. Kau kata, patin? Mikir tuan-tuan. Puasa ke patin? Patin masak terpoyak. Padih lah tu. Menyebabkan kadang-kadang kita payah juga nak puasa. Maknanya sebelum kedatangan Ramadan, kita payah nak puasa. Tak tahu lah kalau tuan-tuan kata, Ustaz payah. Kami ni 15 hari puasa tu biasa lah setiap bulan. Itu dahsyat lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah baca kuliah, saya duduk bawah. Maknanya bulan lain payah nak puasa. Ada orang entah-entah, ada yang dia langsung tak puasa sunat. Dia hanya puasa Ramadan. Yang penting buat benda wajib. Sebab dalam Sahih Bukhari kan, dalam dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah kan ada satu orang sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Dia kata, kalau saya puasa Ramadan, sembahyang fardu, saya tak tambah, tak kurang, tak buat benda sunat, adkhulul jannah, boleh tak saya masuk syurga? Benda yang sunat saya buat, benda yang wajib saya buat, yang haram saya tak buat, yang sunat satu pun saya tak nak buat. Saya hanya buat yang wajib saja, yang haram semua saya tinggal. Adkhulul jannah, boleh tak saya masuk syurga? Nabi kata, na'am. Ada orang mungkin pegangnya ni, saya tak nak buat benda sunat, yang penting wajib saya buat, haram saya tinggal, syurga insya-Allah. Maknanya tuan-tuan, bulan lain payah nak puasa. Tiba-tiba masuk Ramadan, berapa lama kita kena puasa? Sehari, 2 hari, 3 hari, hampir hari, dah. Sebulan tuan-tuan. Ada tak orang buat demonstrasi? Tak darat, tak daya, kami tak nak puasa. Gila, sebulan, 11 bulan sebelum ni tak biasa puasa. Tak ada training. Sebulan, tak daya. Ada tak yang buat? Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Wal amalu bitanzil. Dia Allah suruh kita buat. Maknanya kita ada sifat yang kedua bagi orang yang bertakwa, mengamalkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Maknanya kalau begitu sifat orang yang bertakwa, adakah arahan Allah tu hanya puasa?
Atau di sana banyak lagi arahan Allah. Kalau pengen contoh buka Quran tu, kalau tuan-tuan tengok ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman dituliskan ke atas kamu kepada puasa. Dia belah kiri pada dalam mushaf kita. Dia muka surat belah kiri. Kalau tuan-tuan tengok muka surat belah kanan je, jumpa ayat dia kurang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman ditulis kepada kamu kefarduan untuk kamu melaksanakan hukum qisas ke atas para pembunuh. Macam mana tu tuan-tuan? Ni Quran ni sebelah ni. Yang ini kita amal, yang sebelah yang satu lagi macam mana? Sedangkan sifat orang yang bertakwa, oleh kerana ia arahan Allah, dia akan buat. Maknanya kalau pada bulan Ramadan kita ada sikap dah Allah suruh, kita buat dah. Maknanya dalam arahan lain selain puasa, kalau yang disuruh itu adalah Allah, yang menyuruh adalah Allah, yang menyuruh adalah Nabi. Sikap orang yang dia sedar diri dia hamba, saya hamba. Saya bukan rakan kongsi dengan Allah. Saya bukan tuan kepada Allah. Saya hamba. Hamba ni sikap dia tak cakap apa. Awak bangkit. Awak masak. Dia tak akan cakap bagi pendapat saya. Tak ada. Itu bukan sikap hamba. Itu sikap orang rasa dia kawan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia hamba kepada Allah, apa saja yang Allah suruh, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat wahai Allah. Sifat orang yang bertakwa, dia akan laksanakan, dia akan buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pukul 10 dah tuan-tuan, dah terlebih waktu tu. Ada dua sifat lagi. Lajulah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Orang puasa makan sikit. Betul? Ke tuan-tuan boleh dendam? Tadi yang buka puasa tu itu qada sampai pagi. Okeylah. Makan sahur tu sampai pagi. Buka puasa tu makan tengah hari. Makan petang belum lagi. Makan malam belum lagi. Mana kena kodok dah tu. Kalau kau tuan-tuan mampu untuk kodok lah. Tapi maknanya biasanya tak ada terfikir, yang ni, ni sebab tengah hari tadi tak boleh makan, so buka puasa ni untuk tengah hari. Ada dua lagi kena makan. Untuk makan petang dan makan malam. Dan juga makan tengah malam. Ini 3 kali lagi. Kena pergi cari kedai. Sebanyak 3 kedai untuk kodok tengah hari, petang dan malam. Biasanya tak kita jadi makan pada Ramadan sikit. Macam saya pula tuan-tuan, masalah kalau makan banyak nanti kalau tak jadi imam, jadi makmum, memang tuan-tuan akan tengok saya semain duduk dan mungkin boleh tersungkur depan tuan-tuan. Jadi kita jadi senang mengantuk. Dan orang mengantuk tu itu tanda orang yang tenang. Sebab tu kalau dalam kuliah, kalau mengantuk tu maknanya dia tenang, dia tak ada masalah. Dia tenang. Dalam peperangan juga begitu tuan-tuan. Disebut dalam peperangan Badar Al-Kubra, maafkan saya, dalam perang Uhud, Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada para sahabat di saat mereka menghadapi kesedihan kekalahan peperangan. Perang Uhud kan umat Islam kalah secara zahirnya, tapi tak ada istilah kalah bagi orang Islam, insyaAllah. Secara zahirnya kita kalah. Akhirnya Allah turunkan rasa mengantuk pada orang Islam. Sampai ada sahabat Nabi dia kata, ketika saya angkat pedang terjatuh 2-3 kali petang. Pedang saya terjatuh 2-3 kali, mengantuk. Betul, orang mengantuk ni dia orang tenang. Orang yang hati dia menemui rasa keamanan dan ketenangan daripada Allah SWT. Balik kepada cerita kita, orang yang bertakwa dia akan redha dengan yang sedikit. Kalau bulan Ramadan kita boleh redha, alhamdulillah, makan sikit. Kalau bulan selain bulan Ramadan, adakah segala yang Allah bagi kita akan redha? Atau kita ada rasa tak berhati? Kalau Allah kadarkan, takdirkan, kita dapat ujian, dapat sakit, kita, orang kata apa, kita tak puas hati atau alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Duit baru hilang tadi, alhamdulillah. Pakcik, alhamdulillah ke innalillah? Alhamdulillah, innalillah. Dua sekali. Kenapa alhamdulillah? Yalah, ada Allah takdirkan, saya syukur pada Allah. Sebab Allah ni bukan sikapnya menzalimi hamba. Bila duit saya hilang dan Allah takdirkan, ada benda baik Allah nak bagi depan. Orang bertakwa dia akan redha walau yang Tuhan takdirkan tu sedikit buat diri dia. Dan yang keempat, ada isti'dadul yaumir rahim. Dalam bulan puasa, pagi kita puasa, malam kita buat apa? Tidur? Tak, malam kita beribadah. Paling kurang 10.30 baru habis tarawih. Campur dengan tazkirah, maybe kurang 10.30 habis tarawih. Maknanya dalam bulan Ramadan kita melakukan ibadah kepada Allah. Sedangkan kalau fikir secara logik, patut pagi dah tak larat, malam lihat. Maghrib pun tak payah semayang kat rumah je. Tarawih ni tak payah lah. Qiyamul Lail.
Besok takut tak sempat nak bangkit makan sahur. Maknanya tiba-tiba dalam keadaan kalau ikut logik malam ni patut kita berehat sebab dah letih pagi tadi berlapar. Malam apa yang kita buat? Kita ibadah. Sebab apa tuan-tuan? Pihak masjid ada bagi ke? Siapa yang datang tulis nama, nanti kita akan bagi sumbangan 600 ke 500 ke ya. Siapa datang tarawih kita bagi. Dapat ke tuan-tuan? Mana dapat tuan-tuan? Habis datang sebab apa ni? Malu ke orang? Malu ke orang sebab apa? Ada orang bukan di sinilah, di tempat lain. Selain pada Ramadan tak datang masjid. Ramadan baru datang. Bukan sebab malu. Main dia nak datang. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita kaji, kerana dia mahu pahala. Dia mahu pahala dan keridhaan Allah. Main dia mahu mencari sebanyak mungkin nilai pahala untuk dia bawa tunjuk kepada Allah sewaktu dia meninggal nanti. Kalau pada bulan Ramadan, kita boleh menunjukkan, kita boleh jadi hamba Allah yang ada sifat nak kepada pahala, nak kepada keridhaan Allah, nak tambah ibadah. Kalau bukan bulan Ramadan nanti macam mana? Adakah bye-bye Ramadan, tahun depan kita jumpa balik Habis Syawal tak sempat lah nak ibadah-ibadah ni. Bila nak start ibadah? Ramadan tahun depan, insya-Allah saya datang balik. Maknanya kalau begitu, kita hanya ada sifat bertakwa pada bulan Ramadan je. Jadi orang yang bertakwa, yang Allah sebut la'allakum tattaqun, dia bila tengok kalau puasa saya boleh jadi orang takwa, Tuhan yang sama, bulan lain saya akan jadi orang yang juga taat kepada Allah dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, sekadar itu dahulu dan dah terajak 5 minit. Mohon maaf tuan-tuan, sekadar itu dahulu dan insya-Allah kita akan sambung solat tarawih kita biiznillah. Pesan saya tuan-tuan, 10 malam yang terakhir siapa ada peluang, jom 10 malam dia tidur langsung. Lepas subuh, lepas duha kita tidurlah sampai zuhur. Bagi yang tak ada kerja, sebab ini di antara sunnah baginda Nabi SAW, beriktikaf di masjid atau di surau di tempat kita, beribadah sepanjang malam. Ibadah tak larat usah nak semayang. Ibadah bukan sekadar semayang. Dah tak larat, duduk iktikaf, duduk menyandang, niat iktikaf, dapat pahala. Pegang tasbih, Allah, dapat pahala. Rasa kuat lah buka Quran. Okey, itu juga ibadah. Rasa kuat lagi nak semayang sunnah. Pergi. Maknanya sampai ke malam kita boleh buat macam-macam aktiviti ibadah supaya kita dapat hidupkan malam. Mana tahu Allah rezekikan kita malam Al-Qadar yang betul-betul kita harapkan, sebab kita tahu kita ni banyak sebab kekurangan. Kita mahu ada tampungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sekali itu dahulu tuan-tuan, moga Ramadan ni Ramadan terbaik. Dan insya-Allah saya ada bawa hasil karya saya yang saya pernah siapkan di Mesir dan saya cetak di sini, iaitu membicarakan tentang 10 hadis daripada Sahih Al-Bukhari, daripada tajuk yang membicarakan tentang ilmu. Saya dalam Sahih Bukhari, dalam tajuk ilmu banyak hadis, saya ambil 10 dan saya hurai-hurai, ambil daripada apa yang saya dengar daripada guru saya dan apa yang saya baca daripada kitab-kitab ulama-ulama Islam. Saya mudahkan dalam bahasa Melayu kita supaya masyarakat dapat menatap hadis Rasulullah SAW dan dapat mempelajari hadis Rasulullah dengan baik. InsyaAllah saya ada bawa, siapa yang mahu mendapatkannya boleh insyaAllah. Satu buku saya jual dengan RM20. Tapi kalau tuan-tuan kata 20 sikit lah Ustaz, kami nak tambah pahala. Satu buku kami nak bayar 100. Bilang lah tuan-tuan, melompek lah saya tuan-tuan. Begitulah caranya. Dan satu lagi tuan-tuan, insyaAllah pada 20 hari bulan April ini, 20 hari bulan 7 ni, Ahad depan, akan dibuat majlis pengkhataman Sahih Al-Bukhari. Saya dan juga para asatizah yang lain, kami belajar dengan seorang ulama daripada Syria yang bernama Syekh Usamah bin Badi Sa'idan Al-Filastini. Daripada Sabtu pertama bulan April hari itu, setiap hari Sabtu kami menadah Sahih Bukhari dari satu hadis ke satu hadis. Yang Sahih Bukhari jumlah hadisnya 7,658 hadis. Jadi daripada satu hadis ke satu hadis kami menadah, ambil daripada mulut beliau dengan sanad beliau yang bersambung dari guru ke guru sampai kepada Imam Bukhari, daripada Imam Bukhari sampai ke Nabi. Maknanya insya-Allah pada hari Ahad nanti akan khatam Sahih Bukhari. Dibuat majlis khatam Sahih Bukhari di Taman Melewa, di Queensland, College Universiti Islam Zulkifli Muhammad, di Queensland, di Taman Melewa. Jadi tuan-tuan dijemput ke sana insya-Allah untuk hadir dalam majlis khatam Sahih Bukhari. Mungkin tuan-tuan tak pernah ada majlis khatam Sahih Bukhari? Ada. Jadi mana tahu dalam hidup kita tak ada pengalaman hadir dalam majlis khatam Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh dapat majlis ini pada hari 20 hari bulan 7 nanti, hari Ahad depan pukul 9 pagi. Syekh akan baca hadis-hadis akhir dalam Sahih Bukhari
Dan beliau selepas itu akan meminta kami membaca 22 hadis paling tinggi sanadnya dalam Sahih Bukhari, iaitu yang dinamakan as-sulasiyat. Imam Bukhari ambil daripada tabi'in, tabi'in ambil daripada tabi'in, tabi'in ambil daripada sahabat. Di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah hanya 3 orang. Biasanya dalam Sahih Bukhari ada 6-7 orang yang menghubungkan Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Tapi ada 22 hadis hanya 3 orang saja yang menghubungkan Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan dibacakan, kemudian beliau akan ijazahkan, memberikan ijazah kepada semua yang hadir pada hadis tersebut supaya kita tahu, saya dengar hadis ini daripada guru saya fulan bin fulan. Guru saya ni pula dengar daripada gurunya nama fulan bin fulan. Gurunya daripada fulan bin fulan. Naik sampai akhirnya bersambung dengan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pula dalam setiap hadis beliau akan sebut haddatsana fulan bin fulan. Fulan bin fulan sebut pada saya hadis ni, beliau pula ambil pada sekian sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya umat yang mereka boleh sebut, saya tahu guru saya sampai ke Nabi, hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ambil keberkatan dalam majlis sebut. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, ulama di Mesir sana, kata beliau keberkatan satu kitab pada hari khatam. Jadi insya-Allah moga-moga satu hari nanti kita diizinkan Tuhan untuk mendengar keseluruhan hadis dalam Sahih Bukhari yang jumlahnya 7658 hadis. Sekali itu dahulu mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.